Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan inayahnya dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersua pada petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Umi yang menguruskan program untuk bicara santai. Anda tanya saya jawab. Lebih kurang macam itulah. Bersama dengan sahabat saya, Kaunselor Encik Johari bin Mat Salim, Kaunselor Bahagian Sumber Manusia MARA. Ni orang hebat ni. Dan dia juga merupakan Presiden Pekamara ni. Orangnya kecil. Tapi kecil bukan sembarang kecil. Kecil-kecil cili padi. Jadi untuk itu cikgu nak mohon maaf di atas kelewatan kerana ada masalah teknikal sedikit tadi. Jenuh Jadi alhamdulillah rezeki Allah kita dapat bersua pada petang ini. InsyaAllah Encik Jo akan berkongsi dengan anda semua bagaimana nak menghadapi cabaran masa kini sebagai pelajar, sebagai anak, tanggungjawab kita dan sebagainya. Jadi seandainya anda semua ada persoalan, ingin bertanya, whatever, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan mungkin ada masalah peribadi ke, masalah apa-apa sahaja yang anda rasa ingin nak kongsikan untuk Cik Jo kita jawab, insya-Allah anda boleh bertanya. Jangan segan, jangan silu. Jadi Jo, saya tak nak cakap panjang Jo. Dan saya nak serahkan pada Encik Johari lah. Hello, Jo. Ya Tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, Cikgu Din dan semua pelajar-pelajar sekalian, saya harap you all boleh dengar suara cikgu. Sebelum cikgu mulakan lebih jauh, Cik Din, saya cuba tekan ruangan chat. Saya tak boleh tekan ruangan chat, kenapa ya? Kejap. Tapi yang present ni keluar kat sini ni. Cuma saya tak dapat berinteraksi lah sebab tak keluar chat. Oh, tak keluar chat. Sekejap. Chat in channel meeting is only available to team member. Kejap. Nanti saya tengok sekejap. Saya teruskan dulu lah ya. Okey, baik. Teruskan Jo. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah. Cikgu difahamkan anda semua ada tingkatan 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amsalin wa ala alihi wasallam. Pertama cikgu minta maaf terlewat pada hari petang ini. Untuk maklumat cikgu dah mula check in 2 suku petang tadi. Tapi kerana faktor teknikal dan sebagainya, kita merancang, Allah merancang sesungguhnya perancangan Allah yang terbaik, diizinkan kita dapatlah berjumpa pada jam 3.20 petang ini. Cikgu benar-benar mohon maaf ya. Dan cikgu ingin bertanya komitmen masa pada you all. Ada 130 orang petang ini, hebat pelajar tingkatan 5. Petang-petang you all boleh spend masa untuk dengar online ni. Cikgu nak tanya, sesi kita sampai pukul berapa agaknya ni? Siapa boleh cakap? 4:30. Okey, 4:30 petang. Baik. Memandangkan cikgu tak dapat tengok ruangan chat kerana isu teknikal. Jadi kalau contoh you all ada soalan, boleh raise hand, boleh tekan klik tanda yang raise hand tu, ataupun you all boleh bercakap je. Cikgu gembira untuk mendengar suara anda dan melihat wajah anda. Kalau you all ada data yang cukup, you all boleh buka wajah dan boleh bercakap. You all boleh bertanya, you boleh stop me, you can stop me along my discussion, my sharing. Saya feel free untuk bersama anda. Saya tak nak interaksi ini sehala sahaja ya. Biasanya saya akan communicate dengan anda melalui ruangan chat, tapi memandangkan saya tak boleh buka, saya tak maaf ya. Sekarang ni saya ada bersama ada Iskandar, Adib, Firdaus, Ahmad Dennis, Aimi, Maisara, semoga semua sihat semua insya-Allah. Baik. You all masih dapat melihat ruangan chat ke? Sorry, slide ni masih keluar ke? Saya tak. Kenapa slide ni hilang? Pelik betul. Kejap Jo. Oh, okey. Kejap Jo. Jadi Jo cuba hantar balik Jo punya slide Jo. Okey. Kenapa boleh hilang? Tadi ada. Sebab Hang sebagai admin, Hang boleh kacau slide tau. Maksud aku, maksud saya ialah betul. Kita dua hala. Cuba send balik. Dah up dah.
Okay. Alright. Okay, dapat. Okay, dapat. Okay, semua dapat Semua nampak slide? Nampak. Okay, baik. Nampak. Okay je, teruskan. Okay, terima kasih. Apa Nampak. khabar anda semua? Cikgu doakan anda ada pelbagai perasaan pada petang ini, betul tak? Ada yang ceria, ada yang hebat, ada yang gembira. Cikgu nak tengok anda punya respon tapi tak ada ruangan chat, cikgu minta maaf ya, tak dapat berinteraksi dengan anda, tapi tak apalah. Okey, baik. Kita semua ada pelbagai perasaan dan raikan perasaan anda. Walaupun apa perasaan anda, pastikan anda yang mengurus perasaan tersebut. Sama ada perasaan bersemangat, rajin, malas, letih, bosan, gembira, suka. Apa-apa perasaan, kitalah yang mengawal perasaan itu. Ya tuan-tuan. Hari ini merupakan Hari Mara. Selamat menyambut Hari Mara kepada semua 55 tahun penubuhan Mara. Demi rakyat, kita kena terus berjuang dengan medan masing-masing. Macam anda, pelajar tingkatan 5. Apakah tugas utama anda sekarang? Siapa nak jawab? Belajar. Belajar pandai. Sayuk suara tu. Okey, baik. Jauhnya suara tu. Tuan-tuan, ini gambar apa? Cuba siapa boleh terang kat cikgu. Gambar apa ni? Palestin. Perang. Ya. Pandai, peperangan ya. Sekarang ni hampir kebanyakan dunia Islam sedang bergolak. Yang ketara ialah di Palestin, di Yaman, di Syria. Umat Islam Rakhine di Myanmar, Selatan Thai kadang-kadang, di Russia, Chechnya, di Sudan, di Mesir kadang-kadang bergolakan, di Libya. Jadi ini adalah peperangan dan peperangan ini mendatangkan banyak kemusnahan. Dan sudah pasti peperangan ini menyebabkan emosi manusia terganggu. Dan ini adalah ujian dan perjuangan mereka. Ya, mereka diuji dengan kesukaran dan penderitaan. Ini adalah peperangan yang Allah uji, Allah turunkan pada mereka. Dan dalam mereka ada ujian peperangan fizikal, mereka juga turut dihujani dengan ujian COVID juga macam kita, tuan-tuan. Senario semasa kita melihat bagaimana anak-anak di Gaza, ini adalah the real, it's not film, it's a reality. Macam mana sekolah di Gaza, kalau gambar di atas tu ialah gambar mereka pergi ke sekolah, pergi ke kelas, sekolah dah runtuh. Kalau di bawah itu ialah sekolah di Syria, ada sekolah yang dah tak ada. Walaupun mereka selepas tamat perang dah reda, mereka kembali ke sekolah apa yang seadanya mereka ada. Itulah realiti, tuan-tuan. Realiti sahabat-sahabat kita seakidah, semuslim, syahadah yang sama, keadaan mereka di sana ya. Dan kalau kita boleh empati keadaan mereka, kalau kita berada di tempat mereka, apa agaknya perasaan kita dan bagaimana kita nak kendalikannya. This is in Rakhine ya. Macam mana orang Islam di Myanmar ditindas dan kebanyakan telah berhijrah ke Myanmar. Sekolah mereka juga daif. Ini adalah ujian mereka. Ini adalah kesukaran mereka, tuan-tuan ya. Dan inilah peperangan yang mereka sedang hadapi, peperangan krisis kemanusiaan dan sebagainya. Kita juga sedang diuji, tuan-tuan. Ujian kita sekarang ni adalah peperangan dengan makhluk halus iaitu COVID-19 yang mana memberikan impak yang pelbagai kepada kita semua. Jadi bagaimana mereka diuji, kita juga diuji dan Allah uji itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Apa yang saya nak bagi mesej di sini adalah kita bersyukur walaupun kita diuji dengan COVID-19, tuan-tuan, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, kita masih ada rumah, negara kita masih aman. InsyaAllah kita masih ada makanan di atas meja. Alhamdulillah kita masih ada ibu dan bapa, adik-beradik, dan kita masih ada jiran, dan kita masih ada tempat tinggal. Itulah nikmat yang terbesar yang kita ada yang kita perlu syukuri. Dan orang yang bersyukur ni ialah orang yang gembira. Bila kita bersyukur, kita akan rasa hidup tu nikmat dan cukup ya. Macam mana kalau you all nampak gambar di sini ya. Kalau diikutkan orang yang ada kereta besar lebih seronok dan lebih gembira, bukan? Tapi kehidupan yang sebenar ialah bukan pada definisi harta, tetapi kepada kita mensyukuri apa yang ada ya. Kalau contohnya gambar ini, seorang naik kereta, seorang naik motor. Naik motor tu boleh gembira bila dia menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur aku tambah nikmat.
Jadi tuan-tuan, pelajar-pelajar, hari ini kita menghadapi pelbagai kekangan dan kesulitan ya. Ada orang ada mempunyai pelbagai masalah, pelbagai kesukaran. Tetapi percayalah, Allah Maha Kaya, dia berikan sesuatu tu dengan hikmah, dengan untuk kita belajar daripadanya. Jadi tugasan pertama petang ini, saya nak minta anda semua boleh tak berkongsi dengan rakan-rakan dan saya juga, apakah perkara yang anda syukuri pada hari ini? Siapa nak share? Sebab tak ada ruangan chat kan, siapa nak share apa yang anda syukur pada hari ini? Sebut je. Tubuh yang sihat. Tubuh yang sihat, bagus. Dapat makan. Makan, okey. Internet. Ada internet. Keluarga. Keluarga, subhanallah. Lagi? Harta. Ada harta. Masih bernafas. Ada rumah. Ada rumah. Ada tempat tinggal. Ada tempat tinggal. Tuan-tuan, saya yakin cukup tidur. Masya Allah, tidur tu nikmat, betul. Apa lagi? Ya, betul. Okey. Pelajar-pelajar, saya harap apa yang anda nyatakan tadi bukanlah hanya lafaz DBW, tapi kita memaknai kesyukuran kita pada Allah kerana Allah masih berikan kita banyak nikmat, subhanallah. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa resah dan gelisah, ingatlah kembali banyaknya kurniaan Tuhan kepada kita. Meskipun saya faham sekarang ni waktu COVID-19 mungkin ada dalam kalangan mak ayah kita telah hilang pekerjaannya atau berkurangan pendapatan atau terpaksa berpindah rumah sebab tak mampu bayar rumah sewa atau mungkin makanannya terpaksa dicatu dan sebagainya. Mungkin juga ada anak-anak yang menghadapi masalah dengan ibu dan bapa. Mungkin ibu bapa sedang bergaduh sekarang atau anda sedang bergaduh dengan adik-beradik. Percayalah tuan-tuan, Allah beri ujian itu kerana Allah sayangkan kita, dia nak kita kembali padanya, kita berdoa padanya kerana Allah Ta'ala sentiasa kasih dan sayang pada kita, termasuklah anak-anak pelajar tingkatan 5 Sultan Azlan Shah yang petang ini. Dan cikgu ucapkan tahniah ya kerana anda telah memilih channel ilmu petang ini. Dan kita berdoa bahawa dengan berkat kita mengikuti program ilmu petang ini, Allah berikan kita kebaikan seisi dunia dan akhir langit insya-Allah. Sebab orang yang menuntut ilmu ialah orang yang berada di jalan fi sabilillah. Jadi bila kita niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan beri kita banyak kebaikan dan kerahmatan hendaknya. Kita kena ingat hari-hari adalah pilihan raya. Pilihan kita hari ini menentukan kehidupan kita di masa akan datang. Cuba anda fikir, anda hari ini berada di MRSM sebab di 6 tahun lepas ketika UPSR darjah 6 anda telah buat yang terbaik. Betul kan? Kerana masa darjah 6 anda bersungguh-sungguh, anda dapat result terbaik. Dan hari ini, ketika anda akan menghadapi tempoh SPM tahun ini dalam situasi yang unik, apa yang anda buat hari ini menentukan hari esok dan 5 tahun akan datang. Setiap hari adalah pilihan raya. Bagi mereka yang buat pilihan yang baik akan dapat kesan yang baik. Bagi yang buat pilihan yang buruk akan dapat kesan yang begitu juga. Allah Maha Adil. Kita bertanggungjawab untuk usaha. Tapi kalau kita dah usaha tak dapat, itu lain cerita tuan-tuan ya. Jadi cikgu ucapkan terima kasih, tadi banyak yang berkongsi tentang orang kata kesyukuran kita pada ini insya-Allah. Alhamdulillah kita masih beribadah. Semua solat cukup 5 waktu ke? Cukup. Hari ini belum lagi. Cikgu nak bagi tahu kalau contohnya ada yang terlepas waktu solat kena terus qada ya. Sebab awak semua telah balik diwajibkan dosa dan diwajibkan amalan wajib, telah bertanggungjawab atas dosa dan pahala. Cikgu terus terang ni ya. Kalau you all tertinggal waktu solat, qada balik. Solat kena jaga sungguh-sungguh sebab soalan pertama yang Allah tanya adalah solat ya. It's very important to you. Itu adalah hubungan you dengan Allah. Kita panggil hablum minallah. Pastikan solat anda cukup. Siapa yang belum solat zuhur petang ini, solat dahulu. Lepas solat baru dengar ceramah cikgu ya. Hanya anda yang tahu anda solat ataupun tidak. Jujur pada diri sendiri. Setiap kali kita malas solat, ingatlah Allah dah bagi kita banyak nikmat dan kita tak tertanggung azab api neraka ya. Api neraka tu sangatlah pedih
diceritakan kalaulah ada seketul batu jatuh daripada permukaan neraka ke dalamnya, 70 tahun umur akhirat, batu itu masih tidak jatuh lagi, begitu dalamnya kawah api neraka. Jadi kita ingatkan diri kita, jaga solat dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Kerana Allah Maha Kaya, Allah ada 99 nama, dengan mulanya Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya, itu menandakan Allah cukup pengasih dan penyayang. Kalau kita buat salah pada Allah, kita mohon ampun pada Allah, kita mohon Allah beri kekuatan kepada kita. Semua ni hafal tak Asmaul Husna? Kalau dah hafal, bukan sahaja hafal tapi memaknai, faham maknanya. Allah yang bersifat pengasih, penyayang, Allah Maha memberi pembalasan, Allah Maha bijaksana, Maha adil dan sebagainya. Jadi bila kita kenal Allah, kita akan rasa Allah Maha Besar dan kita akan taat pada Allah insya-Allah ya. Macam tazkirah pula kan. Kawan kalau ada soalan terus bagi tahu ya. Terus tanya. Tanya secara verbal sebab ruangan chat cikgu tidak dapat beroperasi petang ni. Cikgu minta maaf sekali lagi. Tak boleh Jo, dah try Jo, buka tak boleh. Tak apa. Memang kadang-kadang macam tu Cikgu Din. Untuk maklumat semua, Cikgu Din dulu dengan saya adalah sahabat master. Kami sama-sama master di UKM. Cikgu Din dulu pelajar cemerlang di kelas, alhamdulillah. Jadi kami sama-sama berjuang dalam bidang kaunseling. Cemerlang insya-Allah. Appreciate yourself Cik Din. Okey tuan-tuan ya. Tadi saya dah kata kita syukur and then kita kenal Allah. Allah ada 99 nama yang melambangkan Allah tu bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perkara yang juga penting ialah untuk kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bila kita baca biografi Nabi Muhammad, kita akan apa dia? Okey, kita akan dapat belajar tentang ketabahan dan kecekalan baginda ya. Bagaimana baginda ketika dalam usia yang masih belum lahir lagi, ayahnya telah meninggal dunia, kemudian lahir pula maknya pula meninggal dunia ketika usia 6 tahun. Kemudian atuknya pula meninggal dunia, kemudian dibesarkan oleh bapa saudaranya. Hidup dengan bapa saudaranya pula susah sebab Abu Talib ni suka menderma dan bersedekah, bekerja daripada kecil, menggembala kambing daripada kecil, tidak pernah makan mewah daripada kecil, kemudian berdakwah dibaling dengan batu dan sebagainya. Kita amat belajar bahawa Nabi seorang yang amat cekal. Tiada manusia yang diuji lebih teruk daripada Nabi ya. Sebab tu Nabi digelar Nabi Ulul Azmi. Dekat dunia ni, manusia yang paling dahsyat diuji adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sama-sama belajar sirah, kita akan menghayati kecekalan Nabi Muhammad SAW ya. Sebab itulah setiap hari kita dianjurkan untuk berselawat, sama-sama kita selawat Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Kita dianjurkan dengan selawat bukan sahaja bagi syafaat pada kita boleh belajar dan mengambil inspirasi daripada kecekalan Nabi Muhammad SAW insya-Allah. Jadi mulai hari ini kita rutinkan dengan berselawat. Selawat kena banyak-banyak ya. Bukan selawat dalam solat je, selawat bila-bila masa sahaja. Lagi kat rumah tu kan. Dan bila kita dah kenal Allah dan sayang Nabi dan anda sekarang adalah penuntut ilmu. Okey. Kalau you all boleh tengok skrin ya. Datangnya iman. Iman tu sangat penting. Itu adalah akar. Kita ada 6 rukun iman. Dan lepas kita dah beriman, dah ada Islam yang baik, nikmat yang terbesar dalam hidup ni nikmat iman dan Islam, datangnya kita perlu belajar adab ya. Sebab bila ada adab barulah ilmu tu mudah singgah di hati. Bila adanya adab, dah ada ilmu, baru dapat beramal dengan ilmu tersebut. Kita belajar turut-turut SPM ni bukan sahaja nak masuk universiti, bukan sahaja nak masuk engineer ke, arkitek ke, jadi cikgu ke, jadi apa ke. Yang penting kita nak beramal dengan ilmu kita. Sama ada ilmu bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Lepas kita beramal, jadilah kita orang yang berakhlak. Itulah kayu ukur kita, kejayaan kita di dunia ini. Bila kita dapat jadi orang yang berakhlak. Yusuf bin Al-Husain rahimullah, dengan adab engkau memahami ilmu dan dengan ilmu amalanmu menjadi benar. Okey, baik. Saya nak tanya kepada pelajar-pelajar yang berada di tim sini 128 orang. Terima kasih dapat bersama petang ini ya. Pelajar hebat. Cikgu nak tanya, apakah bentuk adab yang ada yang kamu tahu? Apakah ada adab yang kamu tahu? Boleh tak share dengan cikgu? Adab belajar. Adab belajar lagi. Adab berbicara. Adab berbicara.
Adab Adab dengan orang tua. bergaul. Okey, lagi? Adab menuntut ilmu. Adab solat. Adab Okey. bergaul. Bagus. Adab Okey. menziarahi Adab orang bekerja. sakit. Good, excellent. Okey, terima kasih. Ada pelbagai adab yang mana Islam ni adalah bersifat horizontal dan vertical ya. Maksudnya bukan sahaja hablum minallah, juga hablum minan nas. Untuk hablum minan nas, hubungan dengan manusia ni, kita ada macam-macam adab yang kamu sebut tadi. Adab ziarah, adab komunikasi, adab makan, adab minum, adab bagi tandas. Cuma cikgu petang ini nak tekankan tentang adab untuk menuntut ilmu ya. Yang mana bila ilmu ni of course kita ada guru. Bila ada guru ni kita sebagai pelajar kena bersama-sama menghayati adab menuntut ilmu ni pelajar-pelajar. You all semua dah tingkatan 5 17 tahun. Dah 17, yelah tingkatan 5 umur 17 tahun. Maksudnya you all berada di sistem persekolahan kurang lebih hampir 11 tahun. Betul tak? Darjah 6 tahun sekolah rendah dan sekolah menengah 5 tahun ya. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Okey. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali share ada 5 adab penting. Sebenarnya banyak tapi 5 adab penting. Yang pertama apa tu? Kalau dapat bersuci tu yang terbaiklah, kita bersihkan diri ya kalau dapat bersuci. Tapi sekurang-kurangnya kita berwuduk sebelum solat, at least sekurang-kurangnya. Yang kedua, rendah hati, kita taat pada guru. Kita bukanlah nak uji-uji cikgu, kita nak test-test cikgu, itu tak bagus ya. Cikgu ni bukanlah tempat untuk test-test. Kita rendah hati dengan cikgu, kita hormat cikgu. And then kita perlu ada kesungguhan. Buat benda kita kena bersungguh ya. Allah suka orang itqan, Allah suka orang mukmin yang kuat dan sihat. Bila kita buat kena bersungguh-sungguh. Cikgu nak share waktu belajar memang sangat seronok sebab kita ada exam. Exam ni adalah melambangkan apa yang kita usahakan tuan-tuan. Kalau kita usaha yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Tapi kalau kita dah usaha bersungguh-sungguh tapi tak dapat juga, tak apa. Itu mungkin Tuhan nak bagi kita didikan untuk kita lebih kuat berusaha. Yang penting usaha. Dapat tu alhamdulillah, tak dapat usaha lagi. Tukar cara, tukar teknik latihan dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, hindari perselisihan. Janganlah cari gaduh dengan cikgu pula, dan cikgu pun jangan cari gaduh dengan pelajar pula. Sebenarnya sebagai seorang guru ada juga adab dengan pelajar. Manakala sebagai seorang pelajar, apatah lagi kena beradab dengan guru. Dan yang kelima ialah tuntas. Maksudnya bila kita faham ilmu tu, kita ajar orang lain. Ini adalah 5 adab penting kita menuntut ilmu supaya kita jadi pelajar yang baik. Cikgu, kalau kelas online ada adab ke? Ada. Bukan sahaja kelas fizikal bersemuka, tapi kelas online pun ada adabnya. Cikgu nak tanya semua, apakah adab kelas online? Cuba teka. Cuba share dengan cikgu. Respon soalan cikgu. Ganggu. Respon soalan tak mengganggu, bagi reaksi lagi. Hadir awal. Hadir awal. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Macam hari ini kan kamu semua hadir awal. Pukul 3 dah ada. Cikgu yang lambat. Cikgu minta maaf, cikgu tak sengaja. Cikgu dah cuba awal tapi yelah. Maknanya bila you all hadir check in class, cikgu seronok tau. Wah, ramainya hari ni Firdaus, Irfan, Aim Hakim, Amai Dennis, lepas tu Amisha, semuanya ada, ramainya ada. Dia seronok. Dia tengok pelajar-pelajar tingkatan 5 semua join. Bila cikgu seronok, cikgu pun ajar sungguh-sungguh. Cikgu dah sediakan slide. You all hormat cikgu, tidak mencelah pada waktunya, bertanya pada waktu yang sesuai. Itu adalah antara adab-adab you kelas online. Dan pastinya saya tahu cikgu lihat semua orang dalam kelas ini, tingkatan 5 ini, pelajar tingkatan 5 yang orang kata sukses yang akan hadir kelas online pada masanya. Walaupun cikgu faham kelas online ni ada banyak cabaran, betul tak? Betul ke betul? Betul. Betul. Kalau cikgu Betul. tanya kan, apakah impak COVID pada anda? Apakah impak COVID pada anda agaknya? Pembelajaran Tak dapat belajar secara bersemuka. Okey, lagi? tak dapat jumpa kawan. Allah kesian. Lagi? Kena Tak dapat jumpa kuarantin. cikgu. Kena kuarantin. Lagi? Tak dapat cikgu. Lagi? Ada banyak gangguan. Banyak gangguan dekat rumah kan, adik kacau lah, mak kacau, bapak kacau, macam-macam kan. Apa lagi?
Habis dah. Jadi cikgu dapat di sini cabaran terbesar ialah you all berhadapan dengan kelas online. Betul tak? Lagi-lagi kita kata 5 kan. Subjek kritikal banyak. Betul. Fizik, kimia, bio and math. Apakah cabaran paling besar bila you kelas online ni? Siapa nak share? Susah nak berinteraksi. Alah, Okay, kena betul. rajin. Betul. Susah, Internet tak susah ada. kawal Line tak ada, internet tak ada, Allah. susah kawal diri. Lama, kesian. Apa lagi cabarannya? Susah nak fokus. Susah fokus. Cabarannya tidur lewat bangun lewat. Tidur lewat, bangun lewat. Masya Allah. Ada kelas tengah malam ke cikgu? Saja je. Dia tidur lewat tu kadang-kadang kalau you all PUBG ke, ML ke, main game sebagainya, itu mengganggu lah ya. Dan cikgu nak kongsi bila kita tengok screen, pastikan you all mata tu jangan terlalu lihat screen lama ya. Dia boleh menjaskan kesihatan. Pastikan lepas setengah jam, you all pandang tempat lain, exercise sekejap, buat stretching dan duduk kembali. Sebab cahaya daripada gadget ataupun cahaya daripada screen tu boleh mengganggu kesihatan anda. Jadi itulah dia cabaran kelas online yang mana kita sekarang ini menghadapi cabaran yang semua maklum. Tapi inilah pengalaman yang berharga. Pengalaman inilah yang you all akan share dengan anak you all nanti. Bila you all kahwin ada anak, you all akan share. Dulu ayah dengan mak susah belajar kelas online contohnya. Tak dapat pergi kuarantin. This is your pengalaman ya. Inilah peluang terbaik kita untuk menghargai pengalaman ini. Pengalaman susah. Sebab semua orang yang berjaya di dunia ini pernah diuji dengan kesusahan. Kalau you all rasa susah hari ini, tidak mengapa. Orang kata hargai pengalaman itu. Kesusahanlah yang akan membentuk jati diri. Kesusahanlah yang akan membentuk kita daya tahan dalaman kita kuat. You all pernah beli berlian tak? Berlian tu keras kan? Macam mana berlian tu keras? Berlian ni ada satu batu yang paling keras di dunia dan harganya mahal. Kenapa berlian tu berkualiti? Sebab dia dihimpit, dihenyak oleh bumi dan sebagainya. Dihenyak dengan lautan dan sebagainya. Maknanya bila dia henyak-henyak, berkualiti. Macam tu juga kita. Bila kita diuji dengan kesukaran, sebenarnya dengan kesukaran itulah akan menjadikan kita lebih kuat dan lebih tabah. Okey. Dekat skrin ni cikgu nak share tentang bila you all guna gadget ke, kalau you tengok handphone ke, pastikan kalau you tengok handphone, tegak, jangan menunduk. Sebab bila menunduk merosakkan you punya leher. Cuba tengok ya gambar yang hujung tu. Kalau you menunduk yang keterlaluan pada 60 degree, maknanya ia umpama kepala you memikul 27.2 kilogram. Berat tak? Sebab itulah kalau tengok gadget jangan lama sangat, kena selaras dengan mata. Ya? Ada soalan ke? Okey, tak ada. Baik. Tadi bicara pasal adab online kan? Okey. Kat sini rupanya strike. Okey, baik. Pertama, tadi kelas online, you all kena buat persediaan. Lepas tu, of course, you all kena berdoa. Saya pasti you all dah berdoa tadi lebih awal. And then hadir dan join kelas. Tadi pun ramai sebut. Fokus dan ambil nota. Bagi respon. Macam tadi semua bagi respon. Dan the last is you must appreciate your teacher, ucapkan terima kasih. Macam tadi semua sebut. Bagus. Maknanya walaupun kelas online tadi, you all masih kita masih lagi memohon keberkatan ilmu itu ya. Dan hargailah guru anda sebab guru ni umpama pelita menyinari kita. Mereka adalah medium ilmu, mereka meneruskan perjuangan Nabi dan para ulama, para mujahidin, menyebarkan ilmu. Beza bila kita menuntut ilmu dengan membaca atau menuntut ilmu ya. Kerana dengan izin Allah ada keberkatan pada kata-kata seorang guru yang ikhlas dalam mengajar. Jadi sekiranya pelajar tingkatan 5 Sultan Azlan Shah ni menghormati guru, datang kelas, check in kelas, bagi respon, doakan cikgu. Walaupun mungkin you all tak ngam dengan cikgu, you all doakan juga cikgu tu, insya-Allah datangnya keberkatan ya. Dan kalau you all ada buat silap salah dengan cikgu, minta maaf dengan cikgu. Tapi kalau you all rasa cikgu tu ada buat silap salah dengan you all maafkan siap-siap. Jadilah orang yang berlapang dada dan berbesar hati untuk memaafkan orang lain. Besar sangat ganjaran, bukan ganjaran, besar sangat maknanya orang yang menghormati guru ya. Sebab you all mungkin tak dapat nak hasilnya ketika belajar atau apa, tapi you all akan dapat impaknya pada kehidupan you all yang
tenang, bahagia sebab mengalirnya keberkatan ilmu itu. Nak dapat keberkatan ilmu, kena mulakan dengan menghormati guru. Itu penting sangat ya. Macam tadi Imam Ghazali kata, kita kena down to earth, kita kena merendah diri. Rendah diri bukan tak confident ya, maksudnya bila dengan guru kita hormat. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Okay, baik. Dan insyaAllah you all akan kembali ke sekolah pada 4 April. Tahniah. Dan bukan sahaja kita kena hargai guru, tapi kita kena appreciate mak ayah kita. Tadi ada bagi tahu cikgu, dia bersyukur sebab appreciate dengan mak ayahnya. Tadi Hairil kata dia sayang mak ayah dia. Husnul Aisyah kata dia hargai ibu dan ayahnya. Jadi kalau kita hargai mak ayah kita kena berakhlak dengan mereka. Contohnya berlemah lembut cakap, janganlah meninggi suara. Mendoakan mereka, Allahumma gfir li zunubi wali walidayya warhamhuma. Maknanya lepas solat you all kena doakan mak ayah. InsyaAllah nanti you all ada anak pun, anak you all akan doakan you all. Cerita pasal anak pula. Yelah semua orang akan berkahwin kan. Tiba-tiba Okay. And then gembirakan hati mak ayah. Gembirakan ni tuan-tuan, tidak semestinya benda yang susah. Benda yang simple pun you all boleh buat. Tolong basuh pinggan, tolong kemas rumah, tolong kemas katil sendiri, lipat baju, ringankan tulang. Boleh saya tahu dekat sini siapa yang ringan tulang suka menolong di rumah? Cuba bagi tahu cikgu, cakap saya. Siapa tu? Saya. Banyak suara lelaki ke suara perempuan? Lelaki. Okay guys, lelaki nak jadi suami yang macho, lelaki yang hebat, you all kena rajin di dapur nanti bila you all berkahwin, Nabi kata sebaik-baik lelaki ialah lelaki yang buat baik pada isterinya. Tiba-tiba pula. Dan of course lah sebagai seorang anak, kita kena berbuat pada mak ayah kita. Sama ada you all lelaki ke perempuan, kita kena tolong apa kita boleh tolong. Itu penting ya. Dan cikgu yakin bila you all duduk rumah, mesti you all banyak tolong mak ayah you all. Dan saya faham kadang-kadang you all rasa penat, letih, mak asyik suruh je. Tak apa. Dengan mak ayahnya kita hormat, tak rugi pun. Kita hormat mak ayah. Mungkin ada dalam kalangan kita bergaduh dengan mak ayah. Betul tak? Tak sekepala. Memang macam tu tuan-tuan ya. Sebab pemikiran remaja dan pemikiran orang tua berbeza. Sebab kita ni generasi yang berbeza. Dibesarkan dan hidup dalam suasana yang berbeza. Dulu mak ayah kita lahir, diorang tak main handphone, tak ada gadget. Kita ni lahir-lahir je dah pegang handphone. Jadi dunia tu ada sedikit berbeza. Cara fikir berbeza. Jadi kalau you all rasa mungkin tidak berapa sefaham dengan mak ayah, tidak mengapa, bertenang, berlapang dada. Maafkan mak ayah awak kalau mak ayah melakukan kesilapan. Kita lah sebagai anak kena berbakti pada mak ayah kita selagi mereka ada, selagi nyawa di kandung badan. Sebab jasa mereka sangat besar. Kalaulah diumpamakan setitis susu ibu yang kita hisap waktu kita kecil dulu tidak mampu dibayar dengan segunung Uhud emas, dengan emas segunung emas, tidak mampu membayarnya. Jadi kita kena appreciate mak ayah kita walau di mana sahaja kita berada ya. Dan nak minta maaf pada mereka jangan tunggu hari raya saja. Minta maaf tu bila-bila masa. Dan kalau lepas makan cakap mak terima kasih masak, terima kasih mak sedap. Itu saja ya. Jadi kita kena jadi anak yang taat pada mak ayah lah ya. Kalau birthday mereka, wish lah birthday mereka dan gembirakan hati, itu penting. Jadilah anak yang baik. InsyaAllah bila you jadi anak yang baik, hidup you akan rasa tenang ya. Kalaulah ada masalah dengan mak ayah, berkomunikasi. Kadang-kadang mungkin kita dengan mak ayah ada perkara yang kita macam tidak bersetuju dan sebagainya, berbincang. Ya, insyaAllah hormat mak ayah. Tunjukkan kematangan anda sebagai seorang tingkatan 5. Tapi kadang-kadang dah tingkatan 5 pun perangai macam kanak-kanak macam mana. Jadi tunjukkan kematangan anda sebagai seorang abang, seorang kakak maupun seorang adik. Ya, kena appreciate mak ayah anda. Kalau ada soalan, tanya Saya suka orang tanya soalan dan emosi. Setuju tak kalau saya katakan bahawa bila you all lama dekat rumah, tak pergi kelas, emosi you all terjejas, betul? Betul. Apa yang you all rasa bila lama sangat kat rumah? Cuba share dengan cikgu sikit. Bosan. Sunyi. Tak banyak aktiviti. Rindu kawan-kawan. Pisang. Apa? Pisang. Pisang?
Apa tu tak dengar? Cikgu tak dengar. Apa-apalah ya. Sorry kalau cikgu salah sebut. Jadi sekarang ni kita ada pelbagai emosi yang kita lalui ya bila kita berada di rumah. Dan kadang-kadang kita keliru dengan perasaan sendiri. Betul tak? Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita rasa. Betul? Apa aku rasa macam tak sedar hati je, aku pelik, aku rasa apa ni, aku rasa rindu ke, benci ke, sedih ke, boring ke. Jadi cikgu nak ajar satu teknik pada semua. Kalau you all rasa keliru dengan perasaan you all boleh gunakan teknik NASA. NASA. Baik. NASA tu name it, namakan emosi itu. Bila you all cuba kenal pasti, aku rasa emosi apa sekarang? Kenal emosi itu. Yang kedua ialah accept, terima emosi tersebut. Emosi datang dan pergi ya. You kena accept, terima emosi. Contohnya kalau you rasa sunyi. Okey, terima. Ya, aku rasa sunyi sekarang. Okey, step away from emotion. Beritahu diri ia hanya salah satu perasaan yang datang, yang singgah dalam diri anda. Jangan sampai perasaan sunyi itu menguasai anda ya, tapi anda yang kontrol perasaan sunyi itu. Ya, aku sunyi, tapi sunyi ini juga aku satu perasaan yang boleh datang dan pergi. Aku kontrol perasaan sunyi ini, aku boleh gembirakan diri aku, contoh. Dan yang keempat, ask yourself. Tanya diri apa yang kau nak dengan emosi tu. Ya, aku sunyi sekarang. Adakah aku nak nyurut dalam bilik ataupun aku nak buat sesuatu yang bermanfaat, yang boleh overcome, yang boleh menangani emosi sunyi tu. Contoh, aku boleh call orang, aku boleh main Facebook ke, main game kejap, aku boleh beriadah, aku boleh sit up dalam bilik, exercise dalam bilik, apa-apa sahaja. Banyak benda yang you all boleh buat untuk hilangkan sunyi tersebut. Be connecting, jangan seorang-seorang kat rumah dan pelajar-pelajar, jangan sekali-kali terperuk dalam bilik. Kalau kelas online you all dalam bilik, habis kelas keluar bilik, bergaul dengan keluarga, ambil udara luar. Jangan berada lama dalam bilik, nanti otak tu tepu. Saya dulu di universiti terlibat dengan MPP dan sebagainya. Kita memang syorkan kawan-kawan, janganlah berlepak dalam bilik lama-lama, bersarang dalam bilik tak nak keluar, sampai bilik tu tak tahu bau apa. Bilik pula kena kemas. You all kemas bilik tak? Ke dah bersarang habuk kat bawah tu? Mas. Bilik kena kemas sebab orang yang berjaya, seorang lieutenant di US dia bagi ucapan, dia bagi speech. Siapa di sini yang nak sukses, benda pertama dia kena buat ialah kemas katil. Dia orang tak nak solat subuh kan? Kemas katil. Kenapa kemas katil agaknya? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jaga kebersihan. Bagus lagi. Display. Sebab tu dia pertama yang kita buat lepas bangun. Wah, hebatnya MS. Apa dia MS ni? Okey, betul. Bila kita kemas katil sebagainya, ia mewujudkan satu rutin yang baik ya. Dan sebenarnya otak kita, tahu tak macam mana otak beroperasi? Bila kita berjaya kemas katil, kita telah membentuk satu kejayaan kecil. Kejayaan kecil akan membawa kejayaan yang kedua, kejayaan ketiga. Bila kemas katil kan kita kira okey, kita berjaya kemas katil. Kita telah mencipta kejayaan dan our brain, otak kita sukakan kejayaan dan dia akan merembeskan hormon gembira sebab berjaya. Walaupun benda itu simple. Jadi di rumah cipta kejayaan anda sendiri. Contoh, hari ni dapat buat sarapan untuk mak, hari ni dapat menyapu rumah, hari ni dapat siapkan assignment, hari ni dapat kemas baju, hari ni dapat buat menelaah pelajaran. Cipta kejayaan. Walaupun kecil, yang buatkan you punya mind, you all punya minda seronok. Setiap hari kita kena ada matlamat diri. Hidup ni bukan sia-sia tuan-tuan. Kita hidup sebab kita ada matlamat untuk jadi orang yang berjaya. Bukan sahaja berjaya pada pelajaran, tapi jadi manusia yang hebat, yang berkeyakinan. Manusia yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Okey kan? Jadi teknik NASA ni tuan-tuan, you all boleh guna bila you all keliru dengan perasaan you all. Dan of course salah satu perasaan yang you all ada, of course lah stres. Semua orang pernah mengalami stres? Ya. Pernah. Okay. Alah, ikhlas, betul. Apakah itu stres? Okey, stres tu tindak balas fizikal, mental dan emosi kepada stresor. Apa itu stresor? Stresor tu mudah saja faktor stres. Ada banyak faktor stres. Okey, contohnya banyak sangat kelas online,
Lepas tu masalah perhubungan, masalah kesihatan, masalah percintaan, masalah tak cukup internet dan sebagainya. Jadi cikgu nak tanya anda semua. Tadi kata ramai stres kan? Apakah faktor stres bagi anda? Siapa boleh sebutkan apa Line yang problem. line problem, stres. Lagi? Duduk rumah. Duduk rumah, stres. Lagi? Ada macam-macam lagi. Ya? Tak faham. Tak faham cikgu ajar pun stres. Betul. Yelah macam nak faham kan? Jadi, banyak faktor stres dan kita kena faham apakah tanda-tanda stres. Sebenarnya tanda ada 4 kategori. Cuba tengok kat skrin ya. Kalau nampak lah. Sebab cikgu tak besarkan pula. Pertama dari segi kognitif. Kalau you all sering lupa, susah bagi tumpuan, susah nak buat penilaian yang tepat, itu adalah tanda anda mengalami stres dari sudut pemikiran anda. Kalau emosi pula, you all rasa muram, cepat pula marah, tak boleh relax, senang menangis, rasa kesunyian, itu pun stres. Macam tadilah ramai yang stres kan, kesunyian, tak boleh jumpa orang. Kalau badan pula, fizikal ni, rasa sendi-sendi sakit, dekat tengkuk sakit, bahu ni lenguh, sakit kepala, pening kepala, masalah pencernaan, tak boleh nak buang air pula, jantung berdegup pantas, ada masalah ulcer contohnya. Itu juga mungkin tanda anda mengalami stres. Dari segi tingkah laku, kalau contohnya anda kurang makan atau terlebih makan, kurang tidur atau lebih tidur, menyendiri, suka menangguhkan tanggungjawab, merokok. Awak tak merokok, siapa sih kalau merokok tolong berhenti serta-merta ya. Merokok tu membahayakan kesihatan ya. Dan lagi awak ni pelajar. Bukan sebab pelajar je, sebab Islam memang tak mengizinkan rokok dan berhentilah merokok. Kalau you merokok lah, tapi of course you tak merokok kan. Dan maknanya kita ada 4 tanda stres yang mungkin anda alami. You kena check benda ni ya. Sebab stres ni ada orang mengalami stres dia sedar, dan ramai orang dia tak sedar dia mengalami stres. Jadi anda kena kenal diri anda. Tanda-tanda stres pada diri anda semua. Cikgu, Ya. nak tanya apa tu, kenapa ulcer tu tanda-tanda stres? Okey, soalan yang bagus ya. Ulcer tanda stres sebab kita punya perubahan fisiologi badan kita ya. Tapi ada ulcer bukan semata-mata faktor stres. Dia boleh juga faktor kebersihan mulut, mungkin faktor tercedera, gosok gigi kan tiba-tiba tergosok lebih. Itu boleh juga ulcer. Ulcer ni ada 4 faktor utama lah, tapi salah satu faktor adalah stres. Ya. Contohnya kadang-kadang ada orang mengalami badannya gatal-gatal. Ada orang mengalami sopak, tangannya gatal-gatal. Itu sebenarnya tanda stres. Sebab bila stres ini, dia menyebabkan biologi badan kita berubah tau. Dia merembeskan bahan kimia yang bernama, apa bahan kimia stres tu saya lupa. Dan 80% daripada kajian, 80% penyakit kat dunia ni kesan daripada tekanan atau stres. Stres sangat bahaya ya. Dan dia perlu diurus dengan baik. Terima kasih atas soalan. Dan tapi stres tu sebenarnya tu normal. Dalam kehidupan kita, bila you ada stres itu adalah normal. Dan kita boleh belajar macam mana nak kendalikan stres tersebut. Okey, baik. Jadi bila kata stres ni baik ke tak baik? Cuba teka, baik ke tak baik stres ni? Baik dan tak baik. Okey. Ada pro and cons. Ada pros and cons. Bergantung pada keadaan. Okey, pandai Bergantung nak. pada keadaan. Yes. Terima kasih Hairil. Nampak sangat you ni pelajar MRS yang cemerlang gemilang terbilang. Okey, baik. Betul ya. Stress ni ada dua lah. Good stress and bad stress. Good stress is kerana stress itulah petang ini kita dapat tengok online petang ini sebab cikgu suruh. Kalau cikgu tak suruh mungkin tak tengok. Tapi kita ada stress nak tuntut ilmu. Okay. Bad stress adalah kalau kita dah overdose, kita macam rasa penat sangat ikut kelas online. Kita mungkin tak nak ikut kelas online contohnya. Jadi stres ni sebenarnya boleh datangkan kebaikan dan keburukan bergantung bagaimana kita menguruskan stres tersebut. Clear Jadi kalau kita tengok dekat carta ni, kalau kita graf ni kan, maknanya seorang itu akan sukses bila stres tu dalam keadaan yang dia boleh cope, dia boleh tangani stres itu. Kita hidup ni memang perlukan stres ya. Contoh, kalaulah tahun ni Kementerian Pelajaran announce, okey pelajar-pelajar tahun 2021 tingkatan 5 tiada SPM. Apa perasaan anda? Bercampur bau. Dan apa tindakan anda? Mungkin anda tak belajar sungguh-sungguh,
bersyukur, sujud syukur. Mungkin anda rasa tak payah lagi kelas, tak ada SPM. Tapi alamak, hujung tahun ada SPM, dah lah norma baharu, tak boleh tengok cikgu ni. Tapi stres SPM tu menyebabkan anda menggerakkan usaha untuk belajar. Contoh, you all masuk tournament, minggu depan you all mewakili tim bola sepak ke peringkat negeri Perak contohnya. Minggu depan tournament ni, okey, minggu ni kita kena buat latihan sungguh-sungguh. Tapi cuba tournament tu tahun depan. Adakah kesungguhan tu sama ataupun bersemangat? Beza kan? Maknanya bila kita stres, kita akan lebih bersemangat untuk buat yang terbaik. Tapi kalau terlalu badan dah penat, dah stres, dia akan menjadi merudum lah. Ikut graf tersebut. Kurang stres tak boleh, terlebih stres pun tak boleh. Stres tu kena ada tapi berpatutan. Ni dekat tengah-tengah ni. So you all semua kalau dekat graf bukit stres ni, you all dekat kawasan sleep ke, optimal ke, dekat disorganization? You all kat mana agaknya? Optimal. Okay. Seorang je jawab. Optimal. Optimal. Anxiety. Anxiety, tu dah penat sangat tu. Okay. Sleep. Sleep, itu lagi tak ada tekanan langsung. Maknanya dia yang sleep tu maksudnya dia sangat bahagia kat rumah dia. Okay. Mana you all boleh ukur sebab semua orang ada berbeza tahap toleransi stres ya. Ada orang dapat 5 homework serentak okey je. Ada orang dapat 5 homework terus stres, terus tak boleh bangun. Maknanya tahap toleransi stres kita berbeza ya. Jadi yang penting you all belajar untuk uruskan stres you all ya. Ni contoh je lah. Maknanya kalau merah tu terbeban, kalau yang tak ada stres pun rasa malas, yang tengah tu bagus. Dia dapat hidup dengan baik kerana ada stres. Stres yang positif lah maksudnya ya. Semua clear ya? Good and bad stress clear semua? Clear. Clear. Bagus. Alright. Jadi cikgu nak share nak tanya anda. Tadi kata ramai tengah stres kan. Macam mana you all handle stress you all? Boleh share sikit dengan semua supaya bila you all share ni mungkin bagi inspirasi pada kawan-kawan. Macam mana you all kendalikan stres? Boleh kongsi? Makan. Main game. Tidur. Main game dengan kawan. Okay. Main game dengan kawan. Main game. Baca Tidur. buku. Hirup udara segar. Baca buku. Main game. Ambo yang main game tu masih ulang je. Bersenam. Bersenam. Siapa yang cakap workout tu? Siapa nama? Cuba bagi tahu nama sikit. Putra. Putra tingkatan 5 kan? Putra workout berapa minit sehari? Ikutlah. Hello Putra. Ya. Berapa minit you bersenam atau workout satu hari? Ya, cikgu. Hilang dah Putra. Okey. Bila kita bersenam sebenarnya dia bagus untuk kesihatannya. You all boleh buat dalam bilik atau di luar bilik. Sekarang ni pun boleh berjoging di luar. You all kena gerakkan badan you all. Bersenam, berjoging, tabata ke zumba ke whatever, you all kena gerakkan badan you all. You all kena serondok dengan aktiviti fizikal. Itu tanda-tanda cara you all kenakan stres. Banyak tadi ada makan, ada kata tidur, ada yang kata main game. Semua benda you all boleh buat tapi konsep Ihsan adalah wasatiyah, kena bersederhana. Main game lebih sangat pun tak bagus sebab dia boleh menyebabkan anda kemurungan. Kalau workout, satu hari workout pun tak bagus. Kalau berjoging satu hari pun tak bagus. Apa benda kena bersederhana. Jadi bersederhana tu penting. Ni contohlah. Cikgu tu tarik dengan unplug ni. Unplug ni maksudnya ialah kena ada masa you all bebas daripada gadget, daripada laptop. You all kena berehat daripada benda-benda teknikal ni. Sebab dia merosakkan brain you all ya. Dan sebab yang lain tu ambil nafas. Cikgu nak share teknik pernafasan. Siapa di sini yang biasa buat teknik pernafasan untuk terapi diri? Siapa? Siapa nak share cara macam mana? Teknik pernafasan untuk tidur. Macam mana teknik pernafasan? Iman, macam mana teknik pernafasan nak tidur tu Iman? Dia macam ada masa kena tarik nafas, hembus nafas, lepas tu nanti kita boleh cepat tidur dengan cara pernafasan tu. Berapa saat? Tak salah saya dalam 7 ke 8 saat macam tu. Wow, okey. Terima kasih Iman. Okey. Breathing ni atau pernafasan ni bagus untuk kita pertama bila you all rasa tak tenang,
you all rasa anxiety atau you all rasa macam tertekan jantung kita berdegup laju, you all boleh guna prinsip 4-4-4 atau 5-5 bergantung kepada kemampuan you all lah. Kita ambil 4 saat maknanya 4 saat pertama tarik nafas. Okey, semua orang buat. Tarik nafas 4 saat, tahan 4 saat, lepas 4 saat. Kalau boleh buat 5 saat bolehlah, kalau 6 saat 6 saat lah, 7 saat 7 saat. Maknanya kita tarik nafas, tahan, lepas. Itu cara terbaik antara cara yang you all boleh buat bila you all mengalami tekanan ataupun you all rasa keresahan dalam diri anda. Dia boleh mengawal ritme jantung anda sebenarnya. Selain daripada berzikir, baca Quran, solat tu of course kita teruskan. Itu teknik pernafasan. Yang kalau orang panic attack pun kita akan ajar dia buat teknik pernafasan. Bernafas dengan betul Dan tadi ramai cerita tentang stres, cikgu dah share tadi awal, hidup ini adalah ujian. Bukannya ujian penggal 1, penggal 2, hidup ini adalah ujian. Kenapa? Sebab resultnya nanti kita akan dapat di padang mahsyar nanti. Keputusannya nanti kita akan dapat padang mahsyar, sama ada kita ke syurga atau ke neraka. Jadi semoga pengorbanan anda, kesusahan anda hari ini Allah kira sebagai satu kesabaran Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau anda sabar ikuti kelas online, sabar untuk mengharungi pandemik ini, sabar dengan mak ayah, sabar dengan adik-beradik. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar Tapi sudah tentu sabar tu bukan mudah. Senang ke susah nak sabar ni? Susah. Sebab itulah Allah bagi ganjaran yang besar kepada orang yang bersabar. Sebab bukan senang, tapi boleh diusahakan tuan-tuan Boleh ditingkatkan daya kesabaran kita tuan-tuan Semoga kita dapat mencontohi kesabaran Nabi Muhammad, para ulama, para mujahidin insya-Allah Dan life is challenge. Saya nak panggil seorang pelajar. Siapa yang boleh baca skrin ni? Jemput. Cikgu bagi hadiah doa. Semoga dia panjang umur, murah rezeki, bahagia dunia akhirat. Siapa? Syah Amin. Baca kejap Amin. Nak dengar suara awak. Life is challenge, meet it. Life is a dream, realize it. Life is a game, play it. Life is love, enjoy it. Okay, thank you Syah. Semoga Allah merahmati awak insya-Allah. Sekarang ni saya nak volunteer. Siapa yang boleh terangkan life is challenge, meet it? Siapa yang faham perkataan tu? Saya. Teruskan. Maksudnya dalam kehidupan kita pasti akan ada sesuatu yang halang apa yang kita nak buat. Jadi kita kena selesaikan masalah tu, bukan lari daripada halangan tu. So Aisyah, apa cabaran terbesar awak sekarang? Duduk kat rumah untuk konsistenkan diri untuk join kelas online. So Aisyah berjaya menghadapi cabaran tu ataupun kadang-kadang ni juga? Berjaya. Wow, tepukan untuk Aisyah. Tahniah Bagus. Thank you Aisyah. Life is a dream. Realize it. Siapa nak share? Apa kefahaman dia pada ayat ni? Saya. Siapa tu? Teruskan. Amirul. Ya, Amirul. Hidup ni penuh dengan impian. Maka laksanakan impian tu. Apa Okay, yang kita teruskan. Hidup ni kalau kita ada impian satu lagi hidup ni kita kena buat. Contoh kalau kita nak something walaupun tak dapat sekarang tapi kita kena usahakan untuk dapatkan benda tu. Excellent. So apa impian awak? Saya nak straight A, tahun ni target nak straight A SPM, saya nak fly luar negara. InsyaAllah. Selain straight A, apa lagi impian hidup awak? Sihat, saya nak jadi YouTuber terkenal. Wow, awak suka konten apa? Gaming, okey. Tapi ingat, kena bersederhana supaya anda sihat. Boleh Okey, terima kasih. Life is a game, play it. Siapa yang faham life is a game, play it? Kefahaman dia, apa dia faham game tu? Saya, siapa tu? Okey, teruskan. Apa yang awak faham? Aisyah ke ni? Ya. Aisyah lagi. Apa yang awak faham? Hidup ni kita tak semestinya kita boleh pilih apa yang kita nak. Jadi contohnya macam sekarang dah COVID-19, dah PKP. Kita kena belajar kat rumah, jadi kita kena belajar kat rumah. Tak boleh nak pergi sekolah juga. Pandai. Thank you very much. Dan last sekali, life is love. Enjoy it. Siapa nak share? You all boleh share. Ya, salah betul nombor 2. Yang penting you all berani untuk share. Silakan. Life is love. Enjoy it.
Kita ada 135 orang ni, ramai ni. Dah, senyap dah. Hidup ni adalah tentang cinta, tentang kebahagiaan, ya. Hidup ni ada manis, ada masam, ada pahit, ada getir, ada sukar. Kita kena enjoy, raikan. Orang kata bersemangat dengan kehidupan. Inilah kehidupan. Kehidupan bukanlah tentang gembira semata-mata, tapi kehidupan juga tentang air mata. Itulah kehidupan, ya tuan-tuan. Bersyukur, Masya Allah. Pandai, betul. Bersyukur. Syukur ya Amir Hakimi. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita ada dua jenis manusia. Pertama, problem talk. Kedua, solution talk. Okay, you all definisikan diri you all sendiri. Kalau problem talk ni, asyik cerita masalah, kesusahan, kesukaran, kelemahan, salahkan orang, salahkan diri, benci orang. Dia berfikiran toksik. Problem talk. Tapi kalau solution talk, dia akan orang yang mencari jalan keluar. Dia akan berusaha. Dia akan fokus kepada kekuatan. Dia akan membina semangat diri dan membina semangat orang lain. Dia akan, orang kata, fokus kepada masa depan. Dia akan fokus kepada kasih sayang. Dia akan fokus kepada impian dan harapan. So agak-agak kita ni kategori mana? Problem talk ke solution talk? Dan yang paling penting pelajar-pelajar, dalam diri ni setiap hari kita kena ada self talk yang positif. Apa dia? Self talk yang positif. Kita kena bagi tahu kat diri kita seorang yang baik, rajin, kita boleh buat, kita boleh usaha. Bagi kata-kata perangsang pada diri sendiri. Dan moga-moga Allah izinkan apa yang kita nyatakan pada diri kita. Sebab semua yang berlaku ni adalah dengan izin Allah. Jadi bila ada self-talk yang positif, kita akan jadi orang yang lebih positif dan ada pemikiran yang positif. Dan emosi dan tingkah laku yang positif. Jadilah orang yang ada solution talk dan ada self-talk yang baik dan positif. Ada amalkan? Siapa? Muhammad Akib Naufal. Ada kat situ tak? Hilang. Ada tapi tak dengar. Tak apa. Jadi sekarang ni cuba cakap dengan diri sendiri perkara yang positif yang ada pada diri anda. Siapa nak share benda positif yang ada pada diri dia? Jangan malu-malu. Sedih cikgu. Siapa nak kongsi perkara positif yang ada dalam diri dia? Saya ringan tulang. Okey, bagus. Seorang yang ringan tulang, Muhammad Syahamin. Yang lain? Jangan segan. Kita kena appreciate diri kita. Kita moga-moga tu doa untuk diri sendiri. Kan? Baik. Dan yang paling penting untuk pelajar-pelajar sekalian, bila ada kawan-kawan kita cakap benda yang baik dan ingin berhijrah ke arah kebaikan, kita doakan mereka. Itu penting. Jadilah orang ada solution talk. Okay, baik. Dan untuk jadi orang yang berjaya, kita kena ada big why. Tahu big why? Kita kena ada mengapa kita nak buat tu. Boleh faham tak big why? Siapa di sini pernah dengar istilah big why? Saya. Pernah. Apa yang awak faham tentang big why tu? Siapa nak share? Apa yang kita cari dalam hidup kita. Okey, bagus. Boleh. Hampir tepat. Setiap benda yang kita nak buat ni kena ada sebab yang besar untuk hidup kita ni, dalam hidup kita. Yes, Hairil. So Hairil, awak dah jumpa ke awak punya big why? Dah cikgu. Excellent. Apa dia Hairil? Boleh share dengan kawan-kawan? Saya dalam hidup ni saya nak berjaya, nak banggakan mak ayah saya supaya nanti satu hari boleh tolong mak ayah saya. Kalau boleh nak bawa sama-sama masuk syurga. Kenapa awak rasa awak nak tolong mak ayah awak? Kenapa? Tak tahu lah. Rasa sayang. Ya. So, macam Hairil contohnya, the big why dia untuk motivasi hidup dia adalah mak ayah. Mak ayah dia adalah motivasi, inspirasi dan penggerak dia ke hadapan. That's a big why dia. Dia nak buat benda yang terbaik dalam hidup dia. Kalau contohnya dia nak tinggal solat pun, alah mak ayah aku didik aku ni. Kalau dia nak buat jahat pun, nanti malu mak ayah aku. Motivasi hidup dia adalah mak ayah dia. Big why. Semua orang ada big why. Dan saya nak contoh. Tun Abdul Razak hari ini adalah para
Dan Tun Abdul Razak seorang yang amat berjasa dalam penubuhan MARA. Tun Abdul Razak dia ada big why. Dia nak rakyat dia hidup aman dan sejahtera. So dia buat macam-macam dalam tempoh singkat dia memerintah, kurang daripada 8 tahun. Dan beliau dikenal sebagai bapa pembangunan, dan legacy beliau ada sampai sekarang. Ini yang kita nak jadi orang yang ada legacy, ada peninggalan yang baik. Kalau kita mati orang sebut kebaikan kita, bukan kita nak orang sebut nama kita, maksudnya ialah ada benda yang kita tinggalkan untuk masyarakat, untuk keluarga kita, untuk mak dan ayah kita. Ada benda yang kita boleh buat. We have the something. Sebab kita ni manusia ni, Khalifah, kita semua ada keistimewaan. Manusia tu unik, istimewa. Tidak sama antara Akif, Amsyar dan Azfar dan Faiz. Semua orang berbeza. Semua orang ada kekuatan dan kelemahan masing-masing supaya kita hidup bersatu padu dan saling melengkapi. Jadi Tun Abdul Razak ni ada big why. Big why mission dia adalah dia nak rakyat sejahtera, aman, bahagia, makmur. So dia buat macam-macam sepanjang pemerintahan dia contohnya. Ini antara tokoh di Malaysia yang kita boleh share. Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak lah yang mengasaskan ataupun yang menubuhkan MARA, Majlis Amanah Rakyat 55 tahun yang lepas, ya. Dan you all kenal B.J. Habibie? Siapa B.J. Habibie ni? Presiden Indonesia. Presiden Indonesia. Beliau terkenal dengan seorang yang sekarang ni, kalau you ada lapang tengok B.J. Habibie dan Ainun kan. B.J. Habibie ni seorang yang bermotivasi daripada kecil. Beliau semangat nak buat kapal terbang. Tahu tak kenapa? Sebab dia tahu bahawa Indonesia terdiri daripada belas ribu pulau. Lebih daripada 16,000 kepulauan Indonesia. Dan untuk bergerak antara pulau ke pulau, nak naik apa? Beliau rasa nak naik kapal, kena naik kapal terbang. Jadi the big why dia, daripada kecil, dia nak bina pesawat untuk memudahkan penduduk Indonesia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Walaupun dia berjiwa, badannya kecil, masih kecil, tapi dia telah berjiwa besar. Berfikir untuk negara, nak menyumbangkan untuk negara. Dan akhirnya memang Alhamdulillah B.J. Habibie berjaya membuat pesawat dengan tim dia lah. Dan menjadi Presiden Indonesia. Dan beliau belajar di Jerman dan dia seorang yang pintar, dan sebenarnya beliau berjaya buat satu teori dalam penerbangan, dalam ilmu kejuruteraan. Maknanya itulah dia punya big why. Jadi hidup kita ni tuan-tuan kena ada big why. Boleh jadi big why itu untuk diri sendiri, big why itu tentang keluarga, big why itu tentang masyarakat dan sebagainya. Kenapa kita nak straight A dalam SPM contohnya? Bila kita dapat big why, baru kita rasa motivasi untuk ke depan. Bukannya orang suruh pergi ke online, baru pergi, tidak. Kita kena ada big why. Kenapa kita nak berjaya ni? Kita kena cari big why tu. Itu maknanya motivasi dalaman kita kena tinggi dan hebat. Okay? Jelas ke semua contoh yang cikgu bagi ni? Jelas. Okey. Cikgu nak dengar awak punya pendapat kat ruangan chat, tapi tak boleh buka, minta maaf lah ya. Okey. Dan hidup ni bukan sahaja tentang big why, hidup ni tentang ialah berterusan untuk berusaha. Michael Jordan semua orang kenal, dia adalah tokoh dalam bidang sukan, dalam bola keranjang. Beliau pernah dibuang sekolah, bila pernah lari rumah, pernah melalui zamannya sukar dalam hidup dia. Tapi akhirnya beliau berjaya sebab kesukaran itu menjadikan dia kuat. Kesusahan itu menjadikan dia cekal. Keperitan itu menjadikan dia seorang yang tabah. Jadi kalau anda sekarang merasa sukar, perit, rasa macam payah, itulah sebenarnya harga untuk kejayaan. Dapat Dapat. Macam Walt Disney, semua orang kenal dia. Ada Taman Tema pun, ada Mickey Mouse sampai sekarang. Dia pernah dipecat daripada company surat khabar. Beliau pernah merudum dalam kerjaya dia. Pernah dibuang kerja. Tapi ia bukan pengakhiran untuk permulaan kejayaan. Dan kalau contoh you all pernah dapat D ke G ke, gagal ke dalam peperiksaan ke apa, kita boleh bangkit. Kalau hari ni you all biasa-biasa, tak pandai bercakap, kita boleh bangkit, kita boleh belajar. If today you are not competent in English, we can learn together, sharpen our English, enhance our competency, so we can speak English. Maknanya kita boleh improve diri kita untuk menjadi orang yang baik dan orang yang bagus. Dan Albert Einstein, kenal tak Albert Einstein ya? Albert Einstein unik sebab saya baca kajian, ada kajian tentang membedah otak dia. Kajian tu menunjukkan bahawa Albert Einstein ni hanya menggunakan 16% daripada potensi otak dia. It means that orang yang hebat ni
baru menggunakan 16% daripada potensi otak dia. Kita pun ada brain, kita pun ada otak. Kalau kita gunakan dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya, kita akan jadi orang yang hebat dan luar biasa. Albert Einstein pun pernah tidak pandai di sekolah. Beliau juga pernah orang kata pelajar intervensi, pelajar tak ada harapan. Orang kata straight D lah, straight C. Tapi dia boleh berjaya. Begitu juga dengan anda. Walaupun hari ini mungkin anda tak faham dalam pelajaran kelas online, teruskan usaha. InsyaAllah ada rezeki bagi orang yang berusaha. Rezeki bagi orang yang berusaha. Abraham Lincoln dalam politik dia pernah gagal, tapi beliau merupakan seorang presiden Amerika yang tersohor di Amerika sampai sekarang. Jadi tuan-tuan, mesejnya adalah hari ini anda mungkin biasa-biasa, tak ada apa-apa. Tapi ia bukanlah satu penghalang untuk you all jadi orang yang luar biasa, orang yang hebat. Untuk diri you all dan orang lain juga. Dapat ke semua? Dapat. Cikgu minta cikgu tak dapat tengok respon you all kan, jadi itulah kena tanya kan tertidur ke apa kan. Taslim Mohtar, seorang dermawan, daripada kecil dia diajar untuk bersedekah. Balik rumah dapat gaji, dia kata, mak dia kata apa, separuh daripada gaji kau sedekahkan. Berkat dia bersedekah, beliau menjadi orang yang terkaya di Malaysia, orang Melayu. Beliau sekarang ni menaja puluhan ribu manusia, terutamanya daripada Asia Tengah, belajar. Beliau bagi bantuan, bagi beasiswa sebab beliau berusaha. Saya bukan nak kata anda semua kena jadi kaya, tapi bila kita kaya, kita boleh bantu orang lain. Kena ingat, kita hidup ni untuk berbakti. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita ni sekarang ni yang umur 17 tahun ni, at least kita jadilah anak yang bagi manfaat pada mak dan ayah. Jadilah manusia yang bagi manfaat pada jiran. Jadilah pelajar yang bagi manfaat kepada rakan-rakan dan cikgu. Bila kita ada semangat untuk bagi kebaikan, kita akan dapat kebaikan. What you give, you get back. Apa dia? What you give, you get back. Kalau you bagi kebaikan, akan dapat kebaikan. Kalau you all bagi kasih sayang, akan dapat kasih sayang. Kalau you all menghormati orang lain, insya-Allah orang lain juga menghormati you. Clear Okey, baik. Ni Al-Ihsan juga seorang jaga sembahyang, suka bersedekah. Berkat dia menjaga solat dan taat pada mak, dia berjaya. Ini dia yang kata, bukan saya ya. Rasa kejayaan dia adalah dia jaga sembahyang dan jaga mak dan ayah dia selain bersedekah. Al-Ihsan sekarang hebat dia. Menaji rancangan dan sebagainya. Dia bermula daripada bawah. Jual aiskrim. Dekat asrama menjual lagi. Maksudnya adalah dia mula dari bawah. Bukan sedang tiba-tiba. Kenal potensi you all. You all kenal diri you all. Dan semua orang ada potensi. Ada orang hebat pada kinestetik, pada pergerakan dia, atlet sukan sekolah. Ada orang yang pandai bercakap. Macam anda lah yang pandai bercakap. Ada orang yang pandai membaca. Ada orang yang pandai matematik dan sains. Ada orang pandai sukan alam. Ada orang yang smart. Dia seorang yang ada positif keyakinan diri yang baik. Ada orang yang pandai ambil gambar, picture smart. Ada orang yang suka muzik. Bukan suka muzik, dia pandai muzik. Dia pandai seni. Dan ada orang pandai agama. Spiritual intelligence. Kita semua ada salah satu ini. Jadi insyaAllah kita teruskan semangat untuk mencari diri. Dan semua orang ada potensi diri yang berbeza. Okey, sekarang dah hampir 4:30. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Silakan. Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, cikgu tanya you all ya. Siapa boleh share dengan cikgu apa yang anda belajar pada petang ini? Siapa nak share? Anything you can, silakan. Semua kena handle stress betul-betul. Ya, Mawadah kena handle stress. Okey, lagi yang lain? Kena Belajar pasti kenal pada diri cara. sendiri. Belajar kenal diri sendiri. Tahu cara mengawal emosi. Cara kawal emosi. Tahu cara mengawal emosi. Okey. Cara Sedekah. melegakan stres. Cara legakan stres. Apa lagi? Bangkit walaupun kita pernah gagal. Wow, betul Syuhada. Bangkit walaupun kita pernah gagal. Tahu hala tuju. Tahu hala tuju. Okay, good.
Semua orang kena ada sasaran dan tindakan bermula hari ini. Ya. Semua orang perlu ada cita-cita dan impian. Kalau tak ada, tetapkan hari ini. Sama ada impian jangka pendek atau jangka panjang. Semua orang ada peluang untuk berjaya. Walaupun hari ini all orang yang biasa-biasa. Ingat dia, semua orang yang berjaya kat dunia ini, mereka tak pernah sangka mereka akan berjaya seperti mereka sekarang. Mereka semua bermula daripada bawah. Satu temu ramah, kenapa tak ada Rock? The Rock yang wrestling tu kan, John Dwayne kan? Satu temu ramah The Rock dengan Oprah Winfrey. Oprah dulu pun orang biasa-biasa. Dia sangat sekarang dia sangat berjaya. The Rock antara pelakon yang mahal di Hollywood. Dia kata apa ya? Dia tak pernah sangka apa yang dia ada sekarang. Dia orang biasa-biasa saja. Dan dia kata benda yang paling bernilai dalam hidup dia adalah kesyukuran, gratitude. Dia kata setelah dia dapat segala-galanya, dia kata saya rasa benda yang paling penting adalah gratitude. Walaupun dia orang kafir tapi dia ada spirituality, iaitu apa? Gratitude. Rasa syukur, apa orang kata syukurlah, dan kita kata syukur. Jadi itulah, walaupun hari kita sebagai kekurangan, syukurlah dengan apa yang kita ada ya tuan-tuan sekalian. Dan tetapkan sasaran tindakan. Semoga kita ada satu drive, satu hala tuju. Nak jadi apa, nak buat apa. Setiap hari kan ada sasaran. Jangan biarkan hidup kita terumbang ambing. Kita adalah khalifah. Khalifah ini ialah buat keputusan untuk diri sendiri. Kita perlu pilih benda yang baik akan jadi baik. Okay. Dan cikgu nak share berapa ayat Quran. Boleh ke sekarang dah pas tengah, boleh ke lagi 5 minit semua? Boleh. Cikgu minta izin lah ya sebab kita pun tadi mula agak lambat. Okay. No problem cikgu. Okay. Kita boleh ambil iktibar ya. Kadang-kadang kita baca Quran atau baca tafsir ni kita baca sekali imbas ya. Tapi apa kata kita benar-benar ambil iktibar. Semua orang hafal soal insyirah kan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ayat surah tu. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Sesungguhnya di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Ini janji Allah. Ya. Ini janji Allah. Kalau hari ini kita sukar, ada kemudahannya. Bila Allah cakap tu, maknanya benda tu ialah sahih dan benda tu ialah pasti. Bergantunglah pada Allah, bukan pada makhluk. Kita pandai sebab dengan izin Allah, sebab kita berusaha, kita pandai. Maknanya ia bukan semata-mata kerana kita usaha semata, tidak. Kita pandai sebab dengan izin Allah, Allah izinkan kita rajin. Kita jadi orang berusaha. Jadi kita sandarkan kebergantungan kita pada Allah. Kalau kita hari ini ya, kalau hari kita rasa resah, kita rasa gelisah, kita mohon pada Allah agar kuatkan hati kita. Saya faham sekarang ni adalah tempoh yang sukar untuk semua orang. Sama ada kanak-kanak, remaja, orang bekerja, orang tua, OKU ke apa. Sekarang ada tempoh yang sukar untuk ramai orang. Jadi mungkin Allah ingin beri kita kekuatan dalaman untuk kita melonjak di masa hadapan ya. Jangan kamu hilang harapan dan jangan kamu pula bersedih hati. Kenapa jangan kamu hilang harapan? Sebab sandarkan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita ada Allah tempat kita bergantung dan berharap. Allah akan tolong kita insya-Allah. Soal Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya rasa ramai yang hafal. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan kesanggupannya. Maknanya bila Allah bagi ujian pada kita, contoh sekarang ni ujian pandemik, Allah bagi ujian kelas online, Allah bagi ujian tak boleh nak jumpa cikgu kawan-kawan, rasa suji ke apa, Allah tahu kita mampu. Ya, pelajar-pelajar sekalian, pelajar yang dihormati Allah, Allah tahu kita kuat sebenarnya. Allah tahu kita boleh hadapi keadaan ini. Kitalah kena cari kekuatan dalaman kita. Siapa nak baca yang ni? Penatlah cikgu asyik baca je. Siapa nak baca pula? Seorang tolong? Ya. Ya, silakan. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan dan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oh, hebat. Nur Iman. Iman, bila awak baca ni Iman, apa yang awak rasa? Apa yang awak faham? Boleh bagi pendapat Iman? Maksudnya macam
kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan sentiasa bantu kita dan bagi rezeki yang kita tak sangka, macam kita tak perasan pun, tapi rezeki sentiasa ada, macam itulah. Okey, betul. Alhamdulillah Iman ya. Nama pun Iman, orang yang beriman ya. Kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan bagi lebih daripada yang kita minta. Siapa nak baca yang ini pula? Silakan. Nurul Iman pula. Oh, ramai nama Iman ya. Nurul Iman, nama anak saya Nurul Iman ya. Silakan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Apa yang Nurul Iman faham daripada ayat ni Nurul Iman? Hello Iman. Maksudnya kalau makin kita sabar, makin banyak pahala kita. Makin banyak ujian yang datang tu maksudnya Allah sayang kita lah. Allah, pandai Iman. Sesedap, seindah namamu Nurul Iman. Betul ya? Kita bersabar, insya-Allah innallaha ma'as-sabirin. Okey. Siapa nak bagi tahu, nak baca ini pula? Nurul Kamarina. Oh, cahaya bulan, Kamar. Ya, silakan. Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah. Wow, apa perasaan Komariah bila baca ni? Saya rasa bersabar. Kita rasa kita ada kekuatan untuk bersabar kan? Bersabarlah engkau. Ni Allah yang kata ya, bukan siapa ni, Tuhan cipta kita. Siapa nak baca yang ni pula? Silakan. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Okey, ni Hakimi ke? Siapa yang cakap tadi? Amirul Hafiz. Oh, Amirul Hafiz. Sorry, tak ada nama keluar. Okey, Amirul Hafiz. Okey, jangan engkau bersedih. Hafiz pernah bersedih, Hafiz? Pernah. La tahzan innallaha ma'ana ya. InsyaAllah. Semua orang pernah diuji dengan kesedihan, kehilangan, kedukaan. InsyaAllah Allah bersama kita. Dan yang terakhir, mulakan setiap hari dengan fikiran positif. Hari ini berkesempatan untuk kita buat yang terbaik. Nak baca? Siapa nak baca? Okey, sorry. Baca. Mulakan setiap hari dengan fikiran yang positif. Hari ini kesempatan untuk membuat yang lebih baik. Apa benda yang kamu nak buat baik hari ini, Safia? Hari ini saya buat baik. Saya bangun, saya jawab exam dulu. Oh, okey. Okey, lepas tu saya turun bawah, saya turun mak saya. Okey, good. Terima kasih Safia bagi inspirasi pada yang lain dan semua. Untuk akhirnya boleh tak? Semua orang set dalam minda. Lepas kelas ni, dia kena fikirkan satu benda yang dia nak buat kebaikan. Boleh tak? Setkan dalam minda sekarang. Apakah perkara baik yang anda nak buat lepas ni? Cuba fikirkan kejap. Boleh. Sila rancang apakah kebaikan yang anda nak buat lepas habis kelas kita petang ni. Dah fikirkan belum? Dah. Kalau ada ruangan chat sedap baca ni tapi itulah tak ada rezeki, saya mohon maaf. Saya gembira bersama dengan anda semua, pelajar-pelajar yang awesome, yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada hamba sendiri, hamba yang lemah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada MRSN Ustaz Azlan Shah sebab menjemput saya pada petang ini. Saya tak plan sampai pukul 5 sebab kita pun akan bersolat asar lepas ni dan saya pun nak bagi ruang anda untuk sembahyang dan sebagainya. Jadi akhirul kalam, teruskan sukses. Sebelum tu ada tak sebarang soalan atau pandangan nak diberikan? Silakan. Kalau ada soalan ke, pandangan ke, nak bagi maklum balas ke, silakan. Nak bagi idea ke, nak kongsi ke. Ada tak kawan-kawan pelajar-pelajar semua? Saya nak share cikgu. Boleh. Siapa nama? Syahamin Ya saya. Okey Syahamin, silakan. Awak nak share apa tu? Okay, kalau kita ada rasa stres buruk, bad stress, kita boleh hilangkan stres tu dengan buat benda yang kita suka. Itu je.
Okay, excellent Syamil. Terima kasih. Siapa lagi nak berkongsi? Silakan. Anything you can share with your friends. Saya cikgu. Ya, Sarah Amira ke? Silakan. Saya suka slide cikgu. Cikgu best. Lepas tu saya rasa saya paling suka yang slide yang life is a challenge, lepas tu hadap, lepas tu life is a game, play it, life is a love, enjoy it. Saya suka yang tu sebab saya rasa memang betul life is a love, enjoy it. Maksudnya okay, love bukan indah semata-mata, ada juga pahit manis dia, cuma kita perlu enjoy semua benda tu. Kalau kita rasa sedih, kena terima juga benda tu sebab nanti mesti ada pelangi, macam lepas hujan mesti ada pelangi. So kita kena enjoy setiap apa yang kita lalui je. Macam kelas online, life is a challenge kan. Kelas online ni challenge tapi kita kena tempuh juga, and sekurang-kurangnya kita ada pengalaman. Boleh kita cerita dengan generasi akan datang mungkin, macam tu lah saya rasa. Apapun slot ni best. Sarah, terima kasih Sarah. Saya hargai awak punya maklum balas. Sarah pernah masuk apa pertandingan kat sekolah ke? Pertandingan yang macam mana cikgu? Ini pertandingan pidato ke pantun ke apa-apalah. Oh, saya sajak. Patut saya nampak you ada verbal you bagus. You pandai berbicara. Terima kasih cikgu. Kembangkan bakat tu. You ada interpersonal smart. Tadi kan kita belajar ada 9 intelligence kan. Jadi semua orang ada keistimewaan masing-masing dan Sarah ada bakat pada interpersonal smart. Dan self smart. Okay, yang lain siapa nak share? Boleh bagi idea pada kawan-kawan, bagi motivasi kepada kawan-kawan. Ingat ya, kalau kita bagus, sila. Siapa tu? Ainul. Ainul, silakan Ainul nak share apa Ainul? Saya suka macam cara cikgu bagi ceramah dengan ada libatkan dengan kerohanian juga, sebab saya rasa kejayaan ni dia bukannya disebabkan usaha kita je, dia datang daripada Allah juga. Kalau kita usaha banyak mana pun, even kita dapat kejayaan tu, tapi keberkatan daripada Allah tu tak ada. So saya rasa hubungan kita dengan Allah, dengan usaha kita tu semua ambil peranan. When I know lah, pastinya you pernah melalui satu saat yang sukar kan Mak Ainul? Maksud saya ialah semua orang ada ujian masing-masing dan yang paling penting ialah kita hadapi dengan senyuman. Maksudnya kita hadapi dengan tabah lah insyaAllah. Hadapi dengan senyuman. You pernah dengar lagu tu tak? Tak pernah. Oh, itu lagu famous. Lagu tu famous saya kat universiti. Selalu. Okey, terima kasih. Siapa lagi nak bagi semangat? Okey, saya buka ruang ya kalau lagi 2-3 minit sebelum kita nak sembahyang asar ni, nak bagi kata-kata semangat pada kawan-kawan. Silakan. Ingat dia, kata-kata baik kita kalau bagi inspirasi pada orang ada saham kebaikannya. Silakan kalau nak bagi semangat pada kawan-kawan. Zaim, Syazrin, Nasirul Hakim, Luqman, boleh share something nak bagi semangat pada kawan-kawan? Anything words, the good words, what you give you get back. Bila you bagi perkataan yang baik, insya-Allah you akan dapat kebaikan. Ada? Silakan. Just nak cakap, dalam hidup ni kita tak perlu sentiasa menjadi yang terbaik. Cuma hanya perlu buat yang terbaik. Ya, itu saja. Wow. Ringkas tetapi mendalam Mawaddah. Saya suka bila awak kata tak perlu jadi yang terbaik tapi sentiasa buat yang terbaik, ataupun itqan, bersungguh-sungguh dan konsisten, istiqomah. Cantik Mawaddah. Nama pun Mawaddah. Ada lagi ke? Kalau tak share dia tak boleh tidur. Saya. Ini mungkin terakhir. Siapa nama? Apa yang you nak share? Saya nak cakap dekat kawan-kawan saya, kan tahun ni SPM kan. Jadi mungkin tahun ni banyak kesukaran. Macam contoh kena belajar online apa semua. Tapi apa-apa pun
kita kena berusaha sampai habis. Sebab kita kena ingat kita bukan seorang. Kita gerak sama-sama satu batch. Jadi apa-apa pun kita kena sama-sama sampai habis sampai SPM ni. Semua kita kena unite maksudnya. Wow. Hebatlah. Awak ni BWP ke? Hilang dah. Okey. Tahniah. Oh, patutlah cakap macam pemimpin. Tahniah, hebat jadi pemimpin pelajar ni bukan mudah, tapi teruskan fighting cayo-cayo Okey, yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu datang daripada cikgu sendiri. Sebelum cikgu serahkan kepada cikgu Din kembali, cikgu Din boleh ke izinkan kita bergambar kejap, boleh buka muka siapa yang ada muka? Maksud saya ialah boleh. Ada buka boleh. Orang kata yang internet ni okey, boleh ke open picture, kita ambil gambar sikit? Ya. Okey. Itu dia cikgu Din. Okey, boleh semua. Boleh buka video, buka video, buka gambar. Boleh ke buka gambar? Tak apalah cikgu, mungkin diorang data tak banyak kot. Bukan, kalau data tak banyak tak apa. Takut data tak banyak tak apa, takut dia buka je dia pergi masak ke. Pergi sidai baju ke. Jo, sebelum tu saya sebagai wakil daripada MRSM, Sultan Abdul Nasyar nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Jo yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan anak-anak pelajar ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada pelajar-pelajar saya. Dan orang kata ni kadang-kadang kita kena tukar bomoh juga. Main bomoh sama pun main bomoh sama pun hantu ni, setan ni dia tak takut. Alah, bomoh sama je. Duk baca ayat sama kan. Jadi hidup kita ni umpamanya layang-layang lah. Umpama layang-layang, seandainya tali kita tu kuat, insya-Allah kita dapat mendarat layang-layang kita dengan baik. Kalau tali kita guna tu tali rapuh, tali lama, tali yang tak kuat walaupun baru, bila putus, kalau sangkut kat pokok tak apa, boleh panjat ambil. Kalau putus sampai ke mana-mana, ke benua Afrika ke mana, terus tak dapat nak diselamatkan. Right. Jadi kemudilah layang-layang kita itu supaya dia dapat mendarat dengan baik. Jadi dalam kehidupan kita pun sama. Kemudilah kehidupan kita agar kita dapat melalui kehidupan yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Jadi terima kasih sekali lagi Jo